epistemologi. Okey, baik. Secara amnya, kalau kita nak faham apa-apa berkaitan dengan ilmu dalam falsafah ni akan dibincangkan dalam epistemologi. Okey, baik. Jom kita ke poin seterusnya. Poin seterusnya ialah dalam buku ni, dalam buku sejarah falsafah ni, kalau kita tengok, penulis ni telah menyatakan dua poin yang menarik lah, iaitu bagaimana kita boleh dapat ilmu, dan seterusnya ialah apakah aliran pemikiran epistemologi yang ada sekarang. Okey, baik. First, kita pergi kepada bagaimana kita dapat ilmu lah. Okey, bagaimana kita dapat ilmu tu, ada 5 jenis kita boleh dapat ilmu, iaitu yang pertama ialah panca indera, yang kedua ialah intuisi, yang ketiga ialah wahyu, yang keempat ialah autoriti, yang kelima ialah kepercayaan / keimanan. Okey, baik. First of all, panca indera. Okey, panca indera ni apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, apa yang kita rasa melalui mulut, yang tu semua dikira ilmu lah. Apa yang kita nampak, yang tu semua ilmu lah. Contoh, kalau apa yang kita nampak ni, kita pergi KL, kita nampak menara bergambar Petronas. Okey, kita nampak kan, yang tu ilmu lah. Kira kalau orang tanya, KL tu apa yang menarik, ada menara bergambar Petronas, kita pun nampak benda tu. So maksudnya itu ilmu lah. Kita cuba sampaikan ilmu melalui panca indera. So kalau kita dengar lagu kan, kita dengar lagu Negaraku, lepas tu kita terus bangun, lagu Negaraku pun satu ilmu juga. So melalui panca indera kita dapat. So macam api tu panas, takkan api tu sejuk kan, semua orang tahu benda tu. Kalau kita letak api kalau kita letak tangan kat api tu, mesti panas punya. Semua orang tahu benda tu. So yang tu benda-benda yang basic, semua orang tahu, knowledge tu, ilmu tu semua orang tahu. Itulah salah satu cara untuk kita dapatkan ilmu daripada panca indera. Seterusnya ialah intuisi. Intuisi ni senang cakap gerak hati lah, gerak hati kita. Contoh macam kita duduk jalan, lama-lama sikit kita rasa macam something wrong somewhere, ada benda nak jadilah kat depan mata kita kan. Tengok lama sikit kita duduk jalan, tengok ada accident berlaku kat situ. So macam kita dah terima dah ilmu tu daripada awal, tapi kita bukan terima sebagai whole picture. Kita walaupun kita tak terima sebagai whole picture, kita dah rasa dah benda tu, kita dah rasa melalui hati kita. So itu merupakan satu cara ilmu kita dapat juga. Dan seterusnya wahyu. Wahyu ni pula sebenarnya kepada Nabi-Nabi lah, basically kepada Nabi-Nabi. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dapat wahyu Quran. So itu merupakan wahyu lah. Dan sebelum-sebelum Nabi sebelum-sebelumnya ialah macam Injil, Taurat, Zabur, dan yang tu semua kira kategori wahyu lah. Wahyu ni speciality apa? Kita tak boleh deny, walaupun ilmu sains mencabar wahyu tu sendiri, dia tetap sains akan kalah. Sebab wahyu ni memang unik, dia tak boleh dipersoalkan. Kita boleh soalkan untuk memahami benda tu, tapi kita tak boleh pangkah terus. Kita tak boleh pangkah terus untuk nak kata wahyu ni salah lah apalah semua. Itulah speciality wahyu lah. So itu saja saya selitkan. Dan seterusnya ialah authority. Okey, authority ni senang cakap, sekarang ni kita duk dengar berkenaan COVID kan dekat TV. Selalu Dr. Hisham akan cerita berapa peratus COVID meningkat ke menurun ke. Yang tu semua kira dari sudut authority lah. Orang yang ada authority berkenaan hal tu, dia ceritakan pasal benda tu lah. Itu basically berkenaan authority. Dan seterusnya adalah kepercayaan atau / keimanan. Okey, kalau kita nak faham berkenaan keimanan ni, okey, kalau dalam Islam je kita kena percaya bahawa Allah itu wujud, malaikat itu wujud dan sebagainya lah kan. Macam dalam rukun iman, rukun Islam tu semua tu kan. So itu memang salah satu ilmu juga. Salah satu ilmu macam mana kita dapat itu, kita percaya dah kan. Itu ilmu, kategori ilmu macam mana kita boleh dapat. Dan seterusnya kita pergi ke seterusnya ialah aliran pemikiran. Aliran pemikiran ni ada tiga, iaitu rationalism, empiricism dan skepticism. Okey, rationalism ni dia berkaitan tentang benda-benda yang rasional lah. Dia suka guna akal untuk takkul benda tu. Sebagai contoh, dia takkan ambil benda-benda lain. Macam dia takkan ambil panca indera sebagai bukti dia untuk dia hujah. Contohnya macam dia akan gunakan akal sepenuhnya untuk nak buktikan sesuatu benda.
Berbanding empiricism pula, empiricism ni dia akan gunakan sensory data. Sensory data tu gunakan panca indera untuk membuktikan benda tu. Contohnya macam, boleh kata macam world is flat, bumi ini flat. Okey, macam orang-orang empiricism, saya bagi contoh lah. Contoh orang-orang empiricism ni, dia akan gunakan mata dia untuk kata bumi ini rata. Tapi kalau orang-orang rationalism ni akan gunakan akal dia, kata bumi ini bukan flat, tapi bumi ini ialah bulat. Macam tu lah dia punya sound, bunyi dia lebih kurang, soalan-soalan jenis macam tu. So akan berlakulah pertemuan antara rationalism dan empiricism ni. Dan yang terakhir ialah skepticism. Skepticism ni orang yang selalu skeptik. Skeptik tentang macam dunia ni flat ke, atau bulat. Dia skeptik, dia tak percaya kepada dua-dua tu. Dia macam skeptik, dia duduk tengah-tengah aja. Dia duduk tengah-tengah aja, macam tak percayalah kata bumi ni bulat ke, bumi ni flat ke. Macam tu lebih kurang lah. Dia orang-orang skeptik ni memang susah lah. Dia macam, kalau kita tengok skeptik ni mau kepada macam orang yang selalu duduk tengah-tengah lah. Dia skeptik, dia macam tak mau ada dua-dua belah pihak. Dia tak mau percaya, dia tak mau tak percaya. Dia ada tengah-tengah macam tu. Yang tu memang masalah sikit lah dari sudut skeptik tu. Tapi tak boleh nak buat apa. Yang tu memang aliran-aliran pemikiran yang ada dekat dalam dunia sekarang. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, macam mana? Hampa suka dengan video-video yang hampa tengok dekat dalam page kami? Suka dengan video ni yang hampa tengok ni? So, kalau suka, kalau rasa ada manfaat, tolong like, tolong share, dan tolong panjang-panjangkan lagi kepada semua kawan-kawan. Supaya manfaat tu boleh bukan dekat hampa saja dapat dekat orang lain juga. Dan jangan lupa kami Facebook Surgeon ada YouTube channel, tolong subscribe. Boleh follow dekat Twitter, boleh follow juga dekat Instagram. Mudah-mudahan ada manfaat dan hampa tumpang jugalah manfaat yang kami sampaikan tu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Book Surgeon, analyze, scrutinize, criticize, insya-Allah.